Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, yang ini dalam video ini kita nak bincangkan jawapan dalam buku SPS. Okey, yang ini buku SPS aktiviti 8.4 susunan elektron. Okay, kita nak tengok soalan nombor 1, atom kalsium. Okay, atom kalsium ni dia mempunyai 20 elektron. Jadi kita nak lengkapkan macam mana kita nak susunkan 20 elektron ni pada dia punya petala-petala. Okey, jadi kita tengok yang di tengah ni ini ialah nukleus, kemudian yang ini ialah petala pertama. Okay, kita dah belajar kalau petala pertama dia hanya boleh memuatkan atau boleh mengisi 2 elektron sahaja. Jadi petala pertama hanya boleh memuatkan maksimum 2 elektron. Okay, kemudian petala kedua, untuk petala kedua dia hanya boleh memuatkan maksimum 8 elektron sahaja. Okay, petala pertama 2, petala kedua 8 elektron, kemudian petala ketiga juga hanya boleh memuatkan maksimum 8 elektron. Okay, kemudian kalsium yang mempunyai 20 elektron. Jadi sebabkan petala pertama 2, petala kedua 8, itu dah 10, kemudian petala ketiga 8 lagi, jadi dah 18. So ada lagi baki 2, okay, sebab dia ada 20. So baki lagi 2, nak letak kat mana? Sebab petala ketiga ni dah penuh, maka dia diletakkan pada petala yang keempat. So ada baki lagi 2, diletakkan pada petala yang keempat. Jadi petala keempat memuatkan elektron selebihnya iaitu 2 elektron dalam kes ini. Okay, kemudian elektron yang terdapat di petala paling luar ini bagi suatu atom dia disebut sebagai elektron valence. Okay, oleh itu atom kalsium mempunyai 2 elektron valence. Okay, elektron yang paling luar ini dipanggil sebagai elektron valence. Okay, jadi bila daripada susunan ini kita dapat tengok susunan elektron bagi satu atom kalsium boleh ditulis sebagai 2882. Okay, 2882, petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 8, petala keempat 2. Okey, soalan yang kedua, tulis dan lukiskan susunan elektron bagi atom-atom yang diberikan. Okey, dia kata atom aluminium yang mempunyai 13 proton. Jadi kalau protonnya 13, maka bilangan elektron dia juga 13 sebab bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi kita nak susun, okay, yang dekat tengah ni ialah nukleus. Kemudian petala pertama boleh muat 2, petala kedua boleh muat 8. Jadi 10 lebih lagi 3. Ada 3 lagi. Jadi 3 lagi diletakkan pada petala yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, jadi dia punya susunan elektron 2, 8, 3. Kemudian contoh yang B, atom kalium. Dia punya proton dia 19. Jadi bilangan elektron dia juga 19. Jadi kita nak susun dia, so kat tengah ni nukleus, kemudian petala pertama boleh letak 2 saja. Kemudian petala kedua 8, petala ketiga 8. Okay, jadi 2, 8, 8, jadi 18. So ada lagi satu baki letak di petala yang keempat ni ada 1. Jadi susunan elektron dia 2, 8, 8, 1. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan nombor 3. Okey, bilangan elektron valence. Elektron valence ni ialah elektron yang berada di petala yang paling luas sekali. Jadi elektron valence ni dia punya bilangan dia menentukan kumpulan di mana unsur itu berada dalam jarum berkala. Jadi kita dah belajar dah dalam jarum berkala ada kumpulan, ada 18 kumpulan dan ada 7 kala. Okay, jadi elektron valence ni menentukan dia punya kumpulannya di mana unsur itu berada. Kita tengok contoh yang pertama, unsur natrium. Bilangan proton dia 11. Jadi kalau bilangan proton dia 11, maka dia punya bilangan elektron pun 11. Sebab bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi dia punya susunan elektron dia 2, 8, 1. Okay, kala pertama 2, kala kedua 8, kala ketiga 1. Jadi 2 tambah 8, 10, tambah 1, 11. Kemudian dia punya elektron yang paling luas sekali ni, pada petala yang paling luas sekali, ini dipanggil sebagai elektron valence. Jadi bilangan elektron valence dia 1. Kalau dia punya bilangan elektron valence nya 1, maka dia berada di kumpulan 1. Kemudian contoh yang kedua.
iaitu silikon, dia punya bilangan proton dia 14. Okay, kalau bilangan proton 14, maka bilangan elektron pun 14. Jadi dia punya susunan elektron 2, 8, 4. Okay, 2 tambah 8, 10 tambah 4, 14. Jadi yang ini ialah dia punya elektron valence dia. Bilangan elektron pada petala yang keluar, yang bilangan elektron pada petala yang paling luar ialah 4. Jadi dia punya bilangan elektron valence ialah 4. Maka dia berada pada kumpulan 14. Jadi kemudian kalau dia sulfur, bilangan proton dia 16. Okay, jadi bila 16, bilangan proton 16, bilangan elektron pun 16, maka susunan elektron 286. Jadi dia punya bilangan elektron valence dia yang ini ialah 6. Jadi bila bilangan elektron valence dia 6, maka dia berada di kumpulan 16. Jadi kalau argon, unsur argon, bilangan proton dia 18, maka susunan elektron dia 288. Bilangan elektron valence dia 8, maka dia berada di kumpulan 18. Jadi kalau dia punya belakang ni 3 hingga 8, 3 hingga 8, maka dia kumpulan 13 hingga kumpulan 18. Okey, kita tengok contoh soalan pembentukan ion positif dan ion negatif. Yang ini ialah pembentukan ion lithium. Okey, ion lithium iaitu ion positif. Lithium ni dia punya dia punya nombor bilangan proton dia ialah 3. Maka bilangan elektron dia pun 3. Jadi macam mana nak susun elektron dia? Petala pertama 2. Kemudian petala yang kedua ni tadi, sebab ada 3, 2 tambah 1, 3. Jadi petala yang kedua ni ada 1 sahaja. Okey, kemudian kita tahu kalau dia dekat luar ni, dia tak cukup 8, maka dia tak stabil. Jadi dia akan menderma 1 elektron. Okey, dia akan menderma 1 elektron. Jadi bila derma 1 elektron, maka elektron dia tinggal 2 sahaja. Okey, daripada kat sini 3, maka dia tinggal 2 sahaja elektron dia. Okay, bila dia dah derma, sebab dia derma 1 elektron, maka dia charge dia 1 positif. Jadi kita tengok ni susunan ni yang pertama, ini dia punya atom lithium ni tadi. So kalau atom, dia punya susunan elektron dia tadi 2, 1. Okay, 2, 1, 2, 1. Tapi bila dia jadi ion, dia dah derma 1 elektron, maka dia dah hilang 1 elektron, maka elektron dia jadi 2 sahaja. Maka susunan elektron dia 2 sahaja, ada 2 sahaja, ada 1 sahaja petala kat sini. Jadi charge bagi 3 proton. Okay, yang ini untuk ion ni tadi, bila dia dah derma dia dah jadi ion. Okay, kalau dia derma dia jadi ion positif. Jadi kat sini charge untuk 3 proton. Proton ni charge dia positif. Jadi dia ada 3 proton, maka charge dia 3 positif. Kemudian charge bagi elektron. Elektron ni tadi, elektron ni dia charge dia negatif. Tapi elektron dekat sini dah tinggal 2 sahaja. Jadi charge bagi elektron ialah 2 negatif. Jadi jumlah charge dia, proton lebih daripada elektron. Jadi proton lebih 1 daripada elektron. Jadi proton lebih 1, maka proton ni charge dia positif. Disebabkan lebih 1 proton, maka jumlah charge dia 1 positif. Okay, sebab proton lebih 1 daripada elektron, maka jumlah charge dia ialah 1 positif. Jadi lebihan 1 charge positif menyebabkan ion positif terbentuk. Okay, sebab dia dah derma, dia kurang 1 elektron, maka proton dia dah lebih. Sebab asalnya bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Tapi bila dia dah derma elektron, maka dia dah kurang 1 elektron. Tapi dia punya proton dia masih lagi sama. Maka bila dia lebih proton daripada elektron, maka dia akan bercas positif. Okey, kemudian ion lithium menderma 1 elektron untuk membentuk ion lithium. Okey, atom, asalnya dia atom. Tapi bila dia dah derma 1 elektron, maka dia jadi ion lithium. Sebabnya dia dah ada charge. Jadi ion lithium mencapai susunan elektron duplet yang stabil iaitu 2. Okey, dia ada 2 sahaja, ada 1 petala. Petala yang pertama ni, kemudian susunan ni ada 2. Jadi bila ada 2 pada petala yang pertama ni dan ada 1 sahaja petala, maka dia dah capai susunan elektron duplet yang stabil.
Okey, kemudian soalan B ini contoh pembentukan ion oksida. Okey, ion oksida charge-nya 2 negatif. Okey, ini ialah ion negatif. Okey, kita tengok. Ini atom oksigen. Atom oksigen dia ada 8 proton. 8P ni maksudnya 8 proton. Jadi kalau dia punya proton dia 8, maka dia punya elektron pun 8 juga. Jadi cara nak susun dia, okey, petala pertama 2 elektron, 1, 2. So 8 tolak 2 ada 6 lagi. Jadi 6 lagi tu disusun di petala yang kedua. Jadi 2, 4, 6. Jadi ada 8 elektron. Okay, 2 pada petala pertama, 6 pada petala yang kedua. Jadi susunan elektron dia 2, 6. Ini untuk atom oksigen. Okay, disebabkan dia ada 6 kat sini. Kalau dia stabil dia ada 8. Tapi sebab dia tak cukup 2, maka dia terima 2 elektron lagi daripada atom lain. Okay, dia terima 2 elektron daripada atom lain. Jadi tambah dengan 2 elektron. Jadi bila dia terima 2 elektron, atom ni tadi dah jadi ion oksida. Okay, ion yang bercas negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia terima elektron. Jadi susunan elektron bagi ion ni ialah 2, 8. Okay, sebab kat sini 2, 6 tapi dah terima lagi 2 elektron, maka dia dah jadi 2, 8. Okay, daripada 8 elektron dia dah jadi 10 bilangan elektron untuk ion oksida. Okay, jadi dia punya charge dia sebab dia terima 2 elektron, dia tambah 2 elektron daripada dia ambil daripada atom lain, maka dia punya charge dia 2 negatif. Okay, jadi charge bagi 8 proton. So kat sini ion ni dia punya bilangan proton ni masih lagi 8, dia tak berkurang atau tak bertambah. Masih lagi 8. Jadi charge bagi 8 proton ni ialah 8 positif. Kemudian charge bagi 10 elektron. Okey, 10 elektron. Elektron dia sekarang dah jadi 10. Bila dah jadi ion, dia terima 2 elektron lagi. Jadi dia dah jadi 10 elektron. Jadi elektron ni dia bercas negatif. Jadi ada 10 elektron, maka charge-nya 10 negatif. Jadi jumlah charge dia kat sini proton ada 8 saja, elektron ada 10. Jadi elektron ni lebih 2. Jadi elektron lebih 2, elektron ni charge-nya negatif. Jadi dia menyebabkan jumlah charge dia 2 negatif sebab dia lebih elektron. Okay, elektron ni charge-nya negatif. Jadi jumlah charge dia ialah 2 negatif. Jadi lebihan 2 charge negatif menyebabkan ion negatif terbentuk. Okay, bila dia lebih elektron, sebab proton dia 8, elektron dia ada 10, maka dia lebih elektron. Dia lebih 2, maka dia menyebabkan ion negatif terbentuk. Jadi atom oksigen menerima 2 elektron untuk membentuk ion oksida. Jadi ion oksida mencapai susunan elektron oktet yang stabil, iaitu 28. 28. Jadi bila dekat petala paling luar ni dah 8, maka ini dipanggil sebagai susunan elektron oktet yang stabil.